11, 7-Eleven or 711. Tidak kira bagaimana anda menyebutnya, kerana ia ialah saluran bernama radio di MyTV bermula 4 November. Kami bawakan kepada anda dunia berita, informasi, bual bicara, lintas langsung, program interaktif yang bermutu tinggi, lagi menarik. Kelainan pastinya untuk anda. Bernama radio di saluran 711 MyTV. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Baik, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ya, seperti yang kita janjikan, waktu ini kita bawakan program Klinik Cukai, dan hari ini kita akan bincangkan tentang topik yang paling asas saya rasa, kan, untuk mereka yang mungkin masih lagi belum mahir, kan, tentang bagaimana cara nak buat e-filing ni. Jadi hari ini kita bawakan topiknya tip e-filing 2023 bagi borang BE. Jadi terus saja bersama-sama dengan tetamu kita. Kita ada Puan Ilia Haida Karib yang merupakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam 1 dari Cawangan Petaling Jaya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Puan Ilia. Waalaikumsalam DJ Tasha. Kan, rasa macam ni je kan. Macam lama kenal. Macam lama kenal kan. Itulah. Rupanya sesekawasan tadi kan, sebelum kita ke udara tadi dah sembang-sembang dah. Tapi hari ini memang cukup menarik sebab hari ini 1 Mac 2023. Semuanya bermula hari ini. Permulaannya hari ini. Macam kata Sira Majid ya. Okey, jadi kita nak tahu ni tentang tip e-filing. Sebelum kita nak dapatkan tipnya, jadi kita nak dengarkan jugalah dari Puan Ilia terlebih dahulu tentang program Jom Klik Hasil ini. Okey, baiklah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Tasha dan juga kepada pendengar-pendengar bernama radio dan juga yang mungkin ada yang sedang menonton FB Live kita pada pagi ini. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ilia Haida Karib. Saya Pegawai Perhubungan Awam bagi Cawangan Petaling Jaya, dan hari ini saya akan berkongsi beberapa tips e-filing 2023 bagi borang BE. Baiklah, Jom Klik Hasil ni adalah merupakan sebuah program yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang juga dikenali sebagai program memfail borang nyata tahun 2023. Dan program tu bermula pada hari ini Tasha. Hari ini sehingga 30 April 2023, di mana pembayar cukai individu boleh melaporkan pendapatan mereka pada tahun 2022 sepanjang tahun 2022 mereka boleh laporlah bermula hari ini. Tak kira lah pendapatan mereka tu mereka dapat daripada pendapatan penggajian ataupun kita lebih dikenali sebagai makan gaji, ataupun pendapatan tu datang daripada perniagaan. Okey, so apa objektif Jom Klik Hasil ni? Okey, objektif dia adalah kita nak menggalakkan pembayar cukai untuk memfailkan borang nyata tu secara elektronik, supaya kita nak pastikan pembayar-pembayar cukai ni memfailkan borang tu secara teratur dan tepat. Okay, so borang kita ni tak terlampau, apa orang kata, tak susah lah untuk isi. Dia simple. Ada dalam 5 pages, 5 muka surat macam tu. Kita isi maklumat, isi apa kita punya pendapatan, isi pelepasan-pelepasan yang kita nak declare tu. Lepas tu dan kita akan ke rumusan lah, dan daripada situ kita akan tahu pendapatan bercukai kita berapa, sama ada kita ada tunggakan ke, kita ada bayaran balik ke. So daripada situ kita tahu. Cukup mudah dah ya sekarang. Betul, ni Jom Klik Hasil sahaja. Selain daripada tu, kita juga nak menggalakkan bayaran cukai lah melalui medium elektronik. So kita ada kita punya portal bayar hasil di bayarhasil.hasil.gov.my. So bayaran dia kita boleh buat secara FPX ataupun melalui nombor bil. So lepas ni kita akan ketengahkan, kita akan lebih tekan kepada nombor bil, di mana nak dapatkan nombor bil tu kita boleh dapatkan di MyTax. Okey. Ya, jadi perlu register dahululah seperti biasa. Betul. Kalau kita tak pernah register, kita kena register. Kejap lagi saya bagi tahu. Cantik itu dia untuk first time user katanya. Betul tu. Okey. Selain tu, kita nak juga menggalakkan pembayar cukai untuk menggunakan perkhidmatan yang boleh diakses menerusi MyTax secara single sign on. Okey, so termasuklah perkhidmatan e-filing dan juga bayar hasil.
Dan juga kita akan memberi khidmat nasihat berkaitan hal-hal percukaian kepada pembayar cukai melalui aktiviti pendidikan cukai lah. Maknanya kita akan bagi taklimat kalau kita ada terima permohonan, dan kita akan keluar bagi taklimat, dan juga kita akan juga membuka kaunter hasil di luar lah berdasarkan permohonan. Dan sekiranya ada pembayar cukai yang ingin membuat permohonan, boleh buat permohonan terus di taxeducation@hasil.gov.my. Okey. Itu dia, banyak sebenarnya manfaat kan kepada semua pembayar-pembayar cukai dengan lagilah dengan kemudahan aplikasi yang ada kan. Sebab kami percaya kalau semakin mudah perkhidmatan ni, semakin ramai yang akan patuhlah pada percukaian. Betul. Ya, tak perlu risau, tak perlu ragu. Itu yang paling penting sekali. Baik, dan kita dah tahu tadi Puan Ilia dah kongsikan tentang program Jom Klik Hasil. Jadi tak sabarlah ni nak dengar. Nak pula mungkin ada di kalangan pendengar kita ni, dia first timer. Pertama kali ni nak buat bayaran cukai pendapatan. Jadi apa dia tip e-filing 2023 bagi borang BE ni? Nak bermula dengan apa dulu ni? Okey, yang pertama kita kena tahu dulu kita ni layak dikenakan cukai ataupun tidak. Itu yang paling penting sekali. Okey, kepada yang menerima pendapatan penggajian dan dia akan memilih borang BE, so dia kena semak terlebih dahulu jika dia layak dikenakan cukai ataupun tidak. Okey. Anda hanya layak dikenakan cukai jika menerima gaji tahunan sebanyak RM37,333 selepas tolak KWSP. Okey. Selain daripada itu juga, kita boleh semak menerusi potongan cukai bulanan kita lah setiap bulan. So nanti kita boleh tengoklah dalam payslip kita kan, slip gaji kita setiap bulan tu, kalau ada potongan PCB tu, potongan cukai bulanan, maknanya anda layak dikenakan cukai lah. Jadi jika tergolong dalam kedua-dua kategori yang saya sebutkan tadi, maka layak untuk memfailkan cukai. Itu yang paling utama sekali, nak kena tengok layak ke tidak dahulu. Kan betul. Kita ni untuk membayar cukai. Baik, dan selepas itu tengok-tengok, okeylah saya layak lah. Okey, jadi apa first step ataupun step seterusnya yang perlu saya lakukan? Okey, bila kita dah tahu kita layak, of course kita kena daftar sebagai pembayar cukai. Okey, macam mana kita nak daftar sebagai pembayar cukai? Kita perlulah dapatkan nombor cukai pendapatan. So untuk dapatkan nombor cukai pendapatan tu, kita boleh dengan ni lah, menerusi dua kaedah lah. Yang pertama, secara dalam talian menerusi mytax.hasil.gov.my, menerusi menu e-daftar. So semuanya isi maklumat je dekat situ, upload dokumen, dan nanti tunggu dalam tempoh 7 hari bekerja kita akan kemukakanlah nombor cukai itu. Ataupun boleh datang je, boleh hadir ke mana-mana cawangan yang berhampiran untuk membuat pendaftaran manual. Okey, walau bagaimanapun, kerajaan dalam ucapan bajet 2022 yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada 29 Oktober 2021 telah mengumumkan penggunaan nombor pengenalan cukai atau TIN, Tax Identification Number, yang dilaksanakan mulai tahun 2022 bagi memperluaskan asas cukai lah. Baik. Okey, jadi nombor pengenalan cukai itu sebenarnya adalah nombor pendapatan cukai seperti mana rekod sedia ada lah di hasil. Jadi nombor itu akan diberikan kepada warga negara berusia 18 tahun dan ke atas melalui permohonan ataupun dikeluarkan oleh pihak hasil. Okey, menerusi kaedah pendaftaran automatik, iaitu pendaftaran nombor cukai pendapatan melalui PCB, ataupun seperti yang saya cakap tadi, melalui e-daftar ataupun hadir ke cawangan untuk pendaftaran manual. Okey. Itu dia TIN Tax Identification Number. Itu cukup mudah juga. Okey, dan juga dekat sini dia kata kita boleh juga semak nombor cukai pendapatan tadi. Bila kita dah daftar tadi, kita boleh semak pendaftaran kita punya nombor cukai tadi tu dalam beberapa medium lah. Antaranya kita boleh terus semak di MyTax, di pautan MyTax kita, mytax.hasil.gov.my, ataupun menerusi hasil live chat. Hasil K-Line di talian 0389111000 atau 603891111100 negara, atau boleh turunkan pertanyaan di borang maklum balas di portal MyTax kita, atau juga boleh datang ke cawangan yang berhampiran lah untuk dapatkan nombor tersebut. Ya, okey. Jadi kalau kata kita dah layak yang pertama, yang kedua kita nak kena dapatkan dahulu kita punya nombor cukai. Betul. Sekarang dah dapat dah nombor cukai. Seterusnya nak bawa ke mana tu nombor cukai tu? Nombor cukai tu kita nak bawa ke mana? Kita kena daftarlah pula e-filing untuk kita nak daftar kita punya pendapatan tu kan. Jadi bagi pengisian
kita fokuskan untuk yang pertama kali lah macam ni untuk hari ni untuk yang pertama kali akses ke portal MyTax. Maknanya dia kena dapatkan nombor PIN terlebih dahulu. Nombor PIN tu hanya pertama kali je kita keluarkan untuk kita daftar, buat pendaftaran. Selepas tu nanti kita akan login menggunakan kita punya IC dan password yang telah kita jana. Okey. Pendaftarannya menerusi MyTax lah, MyTax, website MyTax, ataupun sebenarnya saya lebih suka gunakan apps kita yang terbaru. Kita ada apps MyTax. Cukup mudah Cukup mudah. So mudah. Bagi pengguna iOS ataupun Android boleh download apps tu. Okey, so apps tu memang mudah sangat. Memang saya pun suka guna apps tu. So just kita log masuk ke dalam MyTax tu, kita masukkan nombor cukai nombor IC, nombor kad pengenalan kita ataupun nombor pasport. Dan sekiranya kita adalah merupakan pengguna kali pertama, dia akan keluar sijil digital tidak wujud. Okey. So bila sijil digital tu tak wujud, dia akan keluar pula dua menu yang berbeza, iaitu ini menu tu untuk pendaftaran lah ECP55D ataupun EKYC. Baik. Okey, Electronic Know Your Customer. Okey. So EKYC ni saya lebih prefer guna yang tu juga sebab dia lebih mudah. Okey, menggunakan mobile yang kita dah install apps tadi tu, kita ambil gambar, kita selfie, kita buat pendaftaran. Macam tu lagi mudah. Ya, lagi mudah. Ambil gambar jangan main-main tau. Sekarang ke income tax pun sama juga boleh selfie nak tengok gambar kita. Cukup mudah. Jangan risaulah sebab benda tu selamat. Okey, kita kerahsiaan tu selamat lah. Jadi maksudnya bila untuk pengguna kali pertama ada dua menu tadi keluar. Bila dah dapat notification sijil digital tidak wujud, pilih yang EKYC tu tadi. EKYC tadi yang kalau kita nak selfie dengan tu lah. Kalau ECP55D tu kita kena upload IC. Baik. Cari yang paling mudah. Tak nak ambil gambar IC. So, kalau Tasha pilih yang mana? Ambil gambar muka senang kan. This is me, dia kata. Yes. Okey, seterusnya. Lepas tu kita kena pastikan juga kita ada email berdaftar lah dengan lembaga hasil bagi memudahkan urusan pendaftaran. Dan email berdaftar itu boleh dikemaskini menerusi borang maklum malas pelanggan lah di portal MyTax. Dan setelah menerima sijil digital tu menerusi email berdaftar tu, kita boleh teruskan lah untuk urusan e-filing. Okey, cukup mudah. Ini untuk hari ni Puan Ilya akan berkongsi sebenarnya untuk mereka yang pertama kali ataupun mungkin pertama kali nak menggunakan aplikasi MyTax ini. Sebelum ni buat secara manual, jadi sekarang nak gunakan aplikasi cukup mudah. Hanya di ujung jari, telefon tengah guna, buka je terus isi. Cukup mudah Puan Ilya kan? Betul. Okey. Dan sekarang kita dah dapat, maksudnya buka-buka saja dah dapat sijil digital ke macam mana ni nak tunggu sijil digital? Macam mana tu Puan Ilya? Kena tunggulah sijil digital tu di email berdaftar seperti yang saya cakap tadi. So nanti kita klik tu dan dia akan kita boleh teruskan MyTax lah untuk masukkan IC, kita buat password baru dan kita boleh login. Dia auto link lah macam tak biasa pula kita ni kan register kalau kata dekat shopping mall online tu lebih kurang macam tu juga. Cukup mudah. Okey, baik. Dan apa antara lain tip-tip lain untuk pembayar cukai ini dalam membuat e-filing? Okey, tips seterusnya adalah untuk memfailkan cukai lah. Dan bila kita dah ada nombor cukai, kita dah daftar e-filing, dan sekarang ni tugas kita untuk memfailkan cukai kita lah. Jadi bagi pekerja, anda memang akan menerima EA, borang EA untuk sektor swasta dan borang EC untuk sektor kerajaan daripada majikan. So jadi sila pastikan borang itu telah tersedia kerana majikan sepatutnya dah bagi 28 hari bulan hari itu. Hari terakhir yang mereka perlu kemukakan kepada pekerja daripada 28 hari bulan. So hari ini 1 hari bulan dah boleh terus guna. Baik. Terus ramai-ramai. Kalau kata macam jam sikit hari ni, Puan Ilya ada pesanan juga. Kalau jam sabar. Jangan marah, tahu dah tak sabar dan nak bayar cukai tu kan tapi tetap juga cuba. Dia memang 24 jam kalau kata aplikasi tersebut. Jadi tak ada masalah. Tapi kita tak sarankanlah tunggu sehingga last minute. Itu yang paling penting. Kalau hari ni pukul 12.30 malam tak apa, boleh. Tapi jangan pada tarikh akhir nanti. Itu tak nak last minute macam tu Baik. Okey, untuk anda yang mungkin baru sahaja dengarkan kami pada waktu ini, kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Bersama dengan kita di studio pada waktu ini Puan Ilya Haida Karib, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam 1, Cawangan Petaling Jaya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita bawakan tentang tip e-filing 2023 bagi borang BE, nak pula untuk mereka yang mungkin pertama kali baru nak membayar cukai ataupun mereka yang baru pertama kali nak menggunakan aplikasi MyTax ini. Okey.
Apa antara tip-tip yang paling penting lah untuk mereka ketahui, untuk pembayar cukai ini ketahui dalam mereka nak membuat pembayaran cukai? Tips yang paling penting, tuntut pelepasan cukai. Ini paling favourite lah. Baik. Betul. Saya Jangan ada yang tertinggal jangan ada yang tertinggal. So sebab pendapatan bersih kita tertakluk kepada pelepasan cukai kita lah. Jadi jika kita layak untuk mendapatkan pelepasan cukai untuk mana-mana kategori yang disenaraikan, boleh tuntut. Baik. Jadi perkara yang paling penting untuk anda pembayar cukai lakukan adalah untuk menyimpanlah risit-risit yang kita nak claim tu kan. Jadi risit tu sebenarnya kena simpan dalam tempoh 7 tahun. Jadi saya faham dia akan nak di-issue, nanti orang kata hilang. Hilang. Dah tak nampak carbon dah. Macam sekarang mana? Ni kita boleh je ambil gambar. Kita ambil gambar, lepas tu kita simpan dalam simpanan. So kita boleh gunakan tu juga nanti. Okay. Apabila kalau pegawai minta, katakan satu hari pegawai minta kan, so kita boleh kemukakan. Dah ready dah. Betul. Kita buat satu folder kan, dah cukup senang dah sekarang ni. Itu yang paling penting. Dan pelepasan tahun 2022 dah keluar, boleh disemak di website kita lah, hasil.gov.my. Okay. Dan untuk penjelasan lanjut berkaitan pelepasan cukai ni, kita akan bincangkan di slot klinik cukai yang seterusnya. Okey, itu dia ya, cukup mudah. Okey, dan juga katakan ada ada pendengar kita yang bertanya ni pada waktu ini, dia kata kalau puan, kalau dah gunalah aplikasi MyTax ini, tapi tak reti nak isi yang bahagian mana semua. Senang ke kita nak contact pegawai yang bertugas? Boleh, tak ada masalah. Senang je nak hubungi. Macam saya cakap tadi lah, boleh hubungi K-Line kita lah. Boleh hubungi K-Line ataupun boleh hubungi live chat. Dan juga boleh juga buat pertanyaan menerusi borang maklum balas, tak ada masalah. Okey, sahabat kita ni kata aku Yaki kata nak bayar ni, tapi macam mana laman web ni jam pula ni. Tak dapat nak login. Ramai ni macam ni tak dapat nak login sekarang. Kau tu ramai orang yang bertanggungjawab ni nak bagi tahunya kan, nak bayar cukai. Tapi sebabkan biasalah baru first day. Betul. InsyaAllah. Okey, sejukkan hati mereka. Sejukkan hati mereka. Okey, tak apa, kita cuba lagi insyaAllah. Kami sedang cuba yang sebaik mungkin. Jadi keep on trying. Masih cuba insyaAllah boleh. Boleh. Dia berfungsi bukan tak berfungsi Cik Michael. Dia berfungsi. Sahabat kita kata dah dapat login dah. Tak apa, cuba sabar sebab ramai. Biasa macam kat jalan raya kalau jam kan. Betul. Lambat sedikit tapi mesti sampai ke destinasi. Okey. Baik, dan juga ini tentang tip lain tentang tarikh penghantaran borang nyata. Ni nak kena buat masa bila ni Pak Ilya? Okey, bagi borang BE, pendapatan ini daripada pengajian iaitu makan gaji. Tempoh untuk membuat e-filing adalah bermula hari ini 1 Mac hingga 30 April 2023. So macam yang saya cakap tadi, seperti yang saya ingatkan sebentar tadi, janganlah tunggu sampai di saat-saat akhir kan. So kalau boleh buat awal, kita buat awal. Mana-mana risit yang tak jumpa tu masih sempat lagi untuk cari apa semua kan. Jadi kita manfaatkan tempoh yang telah diberikan lah. Okey, baik. Dan ada juga yang tanya Puan Ilya, kalau kata saya suami isteri, baru nak mula bayar cukai, jadi apa perkara penting yang perlu kami tahu? Perkara yang penting, seperti yang telah saya terangkan tadi, kalau masih belum ada nombor cukai, sila dapatkan nombor cukai dahulu. Dan jika belum ada nombor klinik e-filing, boleh buka ke MyTax untuk membuat pendaftaran pertama lah. Okey, itu yang paling penting sekali lah, yang untuk pembayar cukai yang pertama. Cukup mudah sekarang ini melalui aplikasi MyTax itu sahaja. Download percuma je ya? Ya, download percuma. Cuma saya nak tambah satu, Tasha. Sila. Okey, katakanlah pendapatan kita pada tahun lepas, kita bekerja dengan beberapa majikan. Contohnya dalam 3 majikan. So kita akan ada 3 borang EA, betul tak? Betul. Jadi untuk pendapatan sepanjang 2022 boleh campurkan ketiga-tiga tu sekali. Okey, hanya melalui satu aplikasi saja. Cukup mudah dah sekarang ni kan. Jadi ada yang tanya, nanti kalau nak buka MyTax tu ada nak kena upload apa-apa ke? Tak perlu. Tak perlu upload apa-apa. Macam kalau contoh macam pelepasan cukai tu, resit tu simpan saja. Bila kita standby minta nanti, standby. Bila diminta, kemukakan saja kepada pegawai. Itu dia ya. Cukup mudah sebenarnya sekarang ini ya untuk melaporkan cukai pendapatan kita. Dan kita ucapkan terima kasih pada Puan Ilya kerana kongsikan tip-tip persediaan e-filing 2023 yang bermula hari ini. Tak apa, panjang lagi hari. 1 hari bulan sampai berapa bulan tadi Puan? 30 April. 30 April. Saya bulan depan ya. Jadi jangan risau. Tapi cuma jangan buat last minute. Betul. Sebab apa, nanti kalau kita dapat balik pulangan,
awal-awal dah settle. Betul tu. Suka kan bila dapat duit, suka. Baik, dan sebelum kita mengakhiri program Klinik Cukai ini, pesanan daripada Puan Ilia. Okey, baiklah. Silakan. Sebelum kita mengakhiri program pada hari ini, kepada semua pembayar cukai, terutamanya individu yang menerima pendapatan pengajian, pastikan anda laksanakan tanggungjawab anda yang sewajarnya untuk melaporkan pendapatan anda pada bagi tahun 2022 lah. Dan di sini juga saya ingin menasihatkan agar pembayar cukai berhati-hati dengan skamer, kerana skamer ni masih berleluasa ya Tasha. Ya, betul. Saya dapatkan pengesahan terus daripada pihak hasil sebelum melakukan apa-apa transaksi bayaran lah. Okay, dan juga suka untuk saya ingatkan mana-mana pembayar cukai yang ingin keluar negara, nak keluar negara, nak mengerjakan umrah, sila semak dulu sekatan perjalanan individu di portal MyTax kita. Sebab kita tak nak nanti bila dah sampai airport tak boleh nak fly, kan, kena ada tunggakan. Jadi mudahlah sekarang ni. Bila ada aplikasi ni, kita boleh tengok terus status kita, kan. Tak perlulah kat sana tahu sangkut kenapa ni nak kena hubungi pula pegawai LHDNM ini. Jadi juga mudahkan melalui aplikasi tersebut. Dan sekarang saya buka di laman sesama mytax.hasil.gov.my. Memang cantik interface-nya dan mudah untuk friendly user. Ya, itu dia. Baik, apa pun kita dah ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita Puan Ilia Haida Karib yang merupakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam 1 Cawangan Petaling Jaya dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi sama-samalah kita melaporkan cukai kita bermula hari ini sampai 30 April nanti. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Terima kasih Tasha. Baik, terus saja setia dengarkan kami di Bernama Radio untuk anda.